Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Diharapkan semuanya ceria dan sihat selalu. Okey, pada petang ini kita belajar lagi Jawi dan Had tahun 4. Tajuk kita pada petang ini masih lagi tanda baca tetapi di bawah tanda baca, pengikat kata dan nokta bertindih. Okey, untuk yang Baiklah pertama, anak-anak, tanda bagaimanakah baca bentuk pertama tanda kita pengikat akan kata? belajar tentang Ya, ini pengikat ialah kata. bentuk tanda Di pengikat bawah saya kata ada sediakan Jawi satu yang video bermula dengan yang berkaitan dengan 99 pelajaran kita dan ditutup iaitu dengan pengikat kata. 66. Silakan awak dapat menonton video tersebut Fungsi tanda dan pengikat kata memahami yang fungsi-fungsi pertama, pengikat mengapit kata. cakap ajuk dan petikan langsung. Yang kedua, mengapit istilah. Yang ketiga, mengapit judul. Dan yang keempat, petik tunggal. Mari kita lihat fungsi yang pertama, mengapit cakap ajuk dan petikan langsung. Cakap ajuk ialah ayat yang ditulis seperti suatu ujaran, dibuat dan ditulis dengan tanda pengikat kata atau tanda petik. Dalam kata lain, cakap ajuk ialah percakapan seseorang. Contoh, kamu hendak ke mana? Tanya Mariam. Tanda pembuka pengikat kata sebelum perkataan kamu dan tanda penutup pengikat kata selepas tanda koma. Sebelum perkataan tanya Mariam. Baiklah, contoh yang kedua. Saya belum makan, ibu, kata adik. Perhatikan tanda pengikat kata. Diletakkan pada ayat saya belum makan, ibu. Itu ialah percakapan adik. Seterusnya, fungsi yang kedua, mengapit istilah yang mempunyai erti khusus. Baiklah, istilah ialah fakta yang benar, ya. Contoh, Ali sedang membaca glosari kitab itu. Glosari ialah senarai istilah berserta takrifnya. Perkataan glosari diletakkan tanda pembuka dan penutup pengikat kata. Seterusnya, mengapit judul rancangan, karangan, puisi atau bab buku yang digunakan dalam ayat. Contoh, segmen Nona ditayangkan pada jam 2 petang. Perkataan Nona diapit disebabkan dia merupakan judul rancangan. Judul segmen dalam televisyen lah. Yang kedua, kakak meminati drama Tersalah Cinta yang ditayangkan di Astro-Ria. Jadi, yang diapit ialah perkataan Tersalah Cinta. Ia merupakan judul drama lah. Okey. Seterusnya, fungsi petik tunggal digunakan pada ayat yang sudah diapit. Ini kalau kita mengapit ayat yang mempunyai perkataan yang telah diapit. Contoh, rujuklah daftar kata bahasa Melayu untuk menyemak ejaan Jawi, kata Ustaz Arif. Daftar kata bahasa Melayu ialah judul buku. Jadi, yang sedang bercakap ni ialah Ustaz Arif. Ustaz Arif, kita letakkan tanda petikan pengikat kata sebab dia sedang bercakap. Okey? Seterusnya, mari kita membaca ayat Jawi di bawah.
Yang pertama, jemputlah masuk ke rumah saya ini, kata Salman kepada Muhammad. Okey, jadi kat mana kita nak letakkan tanda pengikat kata? Pembuka dulu di mana? Ya, sebelum perkataan jemputlah. Dan penutupnya selepas perkataan ini dan juga tanda koma. Ya, selepas tanda koma. Itu ialah percakapan Muhammad. Percakapan Salman, maaf ya. Percakapan Salman kepada Muhammad. Okey, ayat kedua. Saya tidak dapat hadir ke sekolah semalam kerana demam, kata Ali. Ini ialah percakapan Ali. Jadi, tanda pengikat kata, pembuka pengikat kata kita letakkan sebelum perkataan saya dan penutupnya kita letak selepas perkataan demam dan juga tanda koma lah selepas tanda koma. Yang ketiga, tolong pinjamkan saya novel hati yang tersakiti daripada Farah, kata Zaitun. Okey, jadi kat mana kita nak letak tanda pengikat kata? Ya, sebelum perkataan tolong dan penutupnya selepas perkataan Farah dan juga tanda koma. Tetapi dalam ayat ini ada juga judul novel. Jadi kita letak tanda petik tunggal sebelum perkataan hati dan juga selepas perkataan tersakiti. Okey, ayat keempat. Aduh, sakitnya perut saya ini, kata Balkis. Okey, kat mana kita nak letak? Okey, sebelum perkataan aduh, letakkan pembuka pengikat kata. Dan selepas perkataan ini, kita letakkan penutup pengikat kata selepas koma ya. Okey, harap awak faham bagaimana penggunaan pengikat kata dalam ayat. Okey, jom kita tengok seterusnya, tanda baca yang seterusnya. Okey, seterusnya iaitu nokta bertindih. Nampak tak? Pernah jumpa tak nokta bertindih ni? Dia titik dua. Dia bertindih atas dan bawah. Okey, jom kita tengok fungsi-fungsi dia, macam mana penggunaan nokta bertindih ni. Tanda untuk tulis dialog. Bila kita hendak menulis dialog, mesti menggunakan nokta bertindih. Contoh dialog dia, Zainab berkata, Assalamualaikum Ustazah. Ustazah Siti jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi. Zainab. Nampak tak? Dua titik bertindih antara Zainab dan dia nak ucap apa. Lepas tu Ustazah Siti dia nak jawab apa, ada titik bertindih. Okey, seterusnya tanda menunjukkan nisbah. Pernah dengar tak nisbah? Contohnya 2 nisbah 20. Tengah-tengah dia mesti letak nokta bertindih. Jom kita lihat fungsi yang seterusnya, iaitu tanda memisahkan nombor surah atau nama surah. Okey, contoh dia surah An-Nas ayat 3. Antara surah dengan ayat di tengah-tengah tu mestilah ada nokta bertindih untuk memisahkan nombor dan surah. Okey, seterusnya tanda memperkenalkan atau menambah keterangan. Kita nak terangkan apa benda kan? Kita mesti letak nokta bertindih. Contoh dia, rukun iman 6 perkara. Nokta bertindih. 1, beriman kepada Allah.
2, beriman kepada malaikat. Bila kita nak terangkan sesuatu, lepas tu kita nak tambah keterangan kita, mesti letak noktah bertindih. Saya harap awak faham 2 tanda bacaan yang kita belajar pada petang ini, iaitu pengikat kata dan noktah bertindih. Okey, sebagai latihan pengukuhan pada petang ini, saya nak awak buat di buku aktiviti muka surat 9, 10 dan 11. Banyak sikit kerja untuk minggu ni. Untuk sebagai latihan untuk awak lebih faham lagi penggunaan noktah bertindih dan pengikat kata. Okey, sekian saja pembelajaran kita pada petang ini. Saya harap awak dapat faham apa pelajaran kita. Okey, sekian. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.